أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah, para haji dan hajah dan para pendengar sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dalam banyak-banyak hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pilih saya dan haji-hajah sekalian untuk duduk dan hadir dalam majlis Al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi Nabi kata apa? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah, aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata apa? Tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan, mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikatnya. Jadi para hadirin sekalian, bayangkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Rabbul Alamin, sebut nama kita bin ayah kita berbangga-bangga. Sebab apa? Hanya sahaja kita duduk dalam rumah Allah dan baca Al-Quran sahaja. Jadi sebab itu kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Supaya apa? Ulama beritahu apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan beri kepada kita dua perkara. Pertama, nikmat yang sedia ada Allah Ta'ala tak akan tarik balik, Allah Ta'ala akan kekalkan. Yang kedua, nikmat yang tadi itu Allah Ta'ala akan tambahkan lagi. Jadi semoga Allah Ta'ala pilih saya dan haji-haji sekalian tergolong dalam orang yang bersyukur, insyaAllah. Okey, dan seperti biasa sebelum kita mula, siapa ingat apa perkara pertama yang perlu kita buat? Kita betulkan niat kita, apa tujuan kita mempelajari Al-Quran. Pertama, kita niat untuk mendapat keridaan Allah. Yang kedua, untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, untuk menuntut ilmu. Yang keempat, untuk sampaikan kepada orang lain. Dan yang kelima, kita niat dakwah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa diberi 10 saat untuk kita niat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan insyaAllah untuk memberkati lagi majlis kita, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita, dan untuk seluruh umat Islam, insyaAllah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا لصاحب هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi para hadirin sekalian, semua dah dapat kertas tu ke? Semua faham tak? Ada tak yang baru, maksudnya yang belum dengar lagi penjelasan tentang kertas ni? Okey, macam tu kita ulang kaji boleh ya? Okay, kita ulang kaji secara ringkas. Supaya apa? Supaya benda ni haja-haja semua dah tak perlu tengok dah. Jadi boleh jawab sambil tutup mata, insya-Allah. Okey.
Okey. Sekarang kita tengok. Okey, saya nak terangkan kepada haji sekalian. Dalam Al-Quran ada yang namanya huruf. Huruf ini terbagi kepada dua. Pertama nama dia makhraj. Apa itu makhraj? Tempat keluar huruf. Yang mana sekiranya kesalahan makhraj ini terdapat dalam surah Al-Fatihah ataupun rukun qauli yang 5, maka boleh menjejaskan solat kita sekiranya kita tak betulkan balik. Kalau kita betulkan balik, solat kita masih sah. Contoh kalau saya baca Ar-Rahmanir Rahim, saya baca R tu saya tak sebut R, saya sebut Ar-Rahma. Ra saya tinggalkan sabdu. Kalau saya baca macam tu kesalahan besar, boleh solat tak sah. Contoh kalau saya baca Ar-Rahmanir Rahim, kalau saya terus tanpa betulkan, solat tak sah. Kalau saya betulkan balik, tadi tak lupa tekan dekat sabdu. Jadi kita ulang balik Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bila saya betulkan balik, solat kita masih sah. Itu dari segi makhraj. Yang kedua, nama dia sifat-sifat huruf. Ni kita nak fokus sifat-sifat huruf. Sifat huruf ni apa? Sifat yang berkaitan dengan huruf tersebut. Sekiranya kesalahan dari segi sifat huruf, solat kita masih sah, tapi ada kekurangan di situ. Contoh, kalau saya baca macam ni, Ar-Rahmanir Rahim, kita sebut huruf ra tapi ra tu nipis. Itu kesalahan dari segi sifat. Jadi solat kita masih sah, tapi ada kekurangan di situ. Okay, sekarang kita nak fokus pada sifat-sifat huruf. Okey, sifat huruf sebenarnya lebih kurang semua sekali ada 17. Ada berapa? 17. Tapi yang dekat kertas ni kita nak fokuskan 3 dulu. Okey. Pertama kita tengok tentang huruf hamas. Pertama ni bicara tentang angin. Huruf itu ada angin ataupun tak ada angin. Okey. Sekarang kita ambil contoh, try sebut huruf sin. Kata dia sebut as. Ada rasa angin tak? As. Cara nak rasa angin macam mana? Kita kena ambil tapak tangan kita, letak depan mulut kita. As. Kalau kita ada rasa angin, betul? Semua ada rasa angin tak? Ada kan? Yang pakai face mask mungkin tak dapat rasa, terhalang. Kita nak as. Okey, cantik. Sekarang kita try pula huruf dal. Try sebut ad. Ada rasa angin tak? Tak ada. Anda pasti? Okey, saya bagi peluang. Siapa boleh buat huruf dal tadi ada angin, saya bagi RM10. Terus sebut ad. Saya ada satu. Ada RM2 sini, boleh. Saya boleh sebut ad. Jadi mustahil. Kenapa mustahil? Sebab dal bukan sifat dia hamas. Dekat hamas tu tak ada huruf dal, betul tak? Okey, huruf hamas ni ada berapa semua sekali? Ada 10. Apa huruf dia? Fahathuhu syakhsun sakan. Ingat, hanya 10 huruf ni sahaja yang kena ada angin. Selain 10 huruf ni, jangan pandai-pandai tambah angin. Okay, kita ulang kaji ringkas kalau sempat Okey, untuk mula kaji ni, cantik kita buka dekat surah 602 supaya lebih faham Tengok dekat li'ila fi Quraisy. Kita bagi faham dulu. Dah buka li'ila fi Quraisy. Okey, cara nak cari hamas ni macam mana? Okey, muka surat 602 Okey. Cara nak kenal hamas, orang tengok dekat kertas, nampak tak ada saya buat garisan panjang. Okey, daripada huruf fa sampai huruf sin tu, syarat dia nak jadi hamas boleh dua. Sama ada dia baris mati atau baris sabdu. Kita nak baris mati dengan sabdu. Kalau ada baris atas bawah tu tak kira. Kita nak baris mati atau sabdu. Dah, okay. Yang bergaris panjang huruf fa sampai huruf sin, ingat angin dia kena buat dua perkara. Angin dia kena lama sikit dan kena hidup. Jadi tak boleh baca ihdinas siratal angin dia tak boleh putus macam tu. Dia kena macam ni, lamakan sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba try. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, betul. Okay, sekarang cuba dengan saya baca. Betul atau salah kalau saya baca macam ni? Macam mana? Contoh ihdinas siratal mustaqim. Apa yang salah? Angin ada? Tak lama dan putus, betul. Kita nak sambung ihdinas siratal mustaqim. Okey, itu huruf fa sampai huruf sin. Adapun yang huruf dua hujung yang terakhir, huruf kaf dengan ta, syarat nak jadi hamas kena baris mati sahaja. Dan angin kaf dengan ta ni terputus. Dia tak boleh, angin dia tak boleh lama. Okey, tak percaya? Cuba try sebut ak.
Ada rasa angin tak? Tak ada. Ak. Ada tak? Ada. Ak. Okay, cuba buat angin dia lama. Ak. Cuba lama. Kalau boleh sebagai RM10. Boleh tak? Ak. Tak boleh. Sebab angin kaf sama begitu je dengan huruf ta pun sama. At terputus. Dia tak ada lama. Okay, kalau faham, kita try dekat surah Li-Ila fi Quraish. Okay, dengar saya baca ya. Ikut A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cantik terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Okey, sekarang tengok dekat bismillah yang kita baca tadi tu. Cuba kira ada berapa huruf hamas yang kita jumpa. Boleh tengok dekat kertas kita Ingat kita nak cari yang baris mati atau sabdu. Tengok boleh rujuk dekat kertas kita tu. Siapa jumpa dia power. Okey, ada yang jumpa 2 lagi. Okey, semua dah? Okey, kita cari Okey, mana hamas yang pertama kita jumpa? Sin. Betul, huruf sin. Sebab itu masa kita sebut bis, kita bukan sekadar bismillah. Bis tu lamakan sedikit dan angin dia hidup. Bismillah, nampak tak? Bismillah. Okey, yang huruf yang hamas angin ni sama semua. Dia bergantung, kelamaan dia tu bergantung kepada kelajuan bacaan kita. Kalau kita jenis baca perlahan, jadi angin ni pun dia terasa lebih lama sikit. Kalau kita baca laju, angin dia lebih cepat sikit. Tapi still kena lama sikit Betul, pertama masa kita sebut bis lama. Bismillah, betul. Okey, mana hamas yang kedua? Betul, huruf ha. Jadi betul masa kita sebut roh, angin ha nak lama sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak lama kan saya? Rahma, tak nak rahmah, tak cantik. Rahma lama kan sikit dah. Okey, ada tak hamas yang ketiga? Ada tak yang ketiga? Tak ada Jadi hanya ada 2 hamas saja. Okey, jadi jom sama-sama kita tunaikan hak huruf hamas tadi, boleh? Kita lamakan sikit sekali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul, cantiklah. Jadi kalau haji-haji semua dapat baca bacaan macam ni, InsyaAllah Quran kita makin lancar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suka dengan bacaan kita tadi. Sebab kita baca Quran macam mana Al-Quran ini diturunkan. Kita terus. Li-ilafi Quraish. Li-ilafi Quraish. Cantik. Kita ulang sekali. Li-ilafi Quraish. Li-ilafi Quraish. Okey, sekarang cuba cari dalam ayat yang kita baca tadi tu ada berapa huruf hamas? Siapa jumpa dia power. Ada yang jawab satu lagi? Ada tak? Satu juga? Okey. Okey, kita cari mana satu tu? Huruf apa? Okey, ada kata huruf fa dengan shin, cantik. Okey. Kita tengok dekat huruf fa. Huruf fa tu ada baris tak? Huruf fa ada baris tak? Ada. Kalau ada kita tak nak. Kita nak baris mati atau sabdu. Jadi huruf fa kita tak kira. Okey. Yang mana hamas yang pertama? Huruf shin. Shin pun ada baris. Betul. Shin asal ada baris. Bila kita berhenti dia jadi mati, betul tak? Jadi bila mati angin dia ada dah. Perasan tak? Quraish. Okey, sekarang saya nak buktikan. Kalau saya sambung nak tengok angin dia masih ada atau tidak. Perasan dengar saya baca sambung. Li-ila fi Quraishin ila fihim. Nampak tak? Masa saya sambung angin dia lama tak? Tak ada. Jadi kita nak baris mati saja. Kalau hidup tak ada Kita terus. Bukan tak ada, dia tak menyerlah. Kita terus. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Cantik, kita ulang sekali Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fihim rihlatash
Cantik. Okey, angin kita tadi cantik dah. Okey, lebih ke masa kita sebut rih. Okey, huruf ha ni dia ada angin, hamas Tapi kalau kita salah buat, nanti angin dia terputus. Nanti kita baca rih la, kita tak nak angin dia putus macam tu. Jadi masuk sikit-sikit. Rih la tash. Okey, try buat lama. Rih. Cantik. Sekali ya. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Cantik. Okey, sekarang cuba cari dalam ayat yang kita baca tadi tu ada berapa hamas? Okey, ada yang jumpa 3 lagi. Okay, ada yang 4 Okey, ada yang 3, ada yang 4. Okey, dah jumpa? Okey. Kalau dah jumpa, jom kita cari sama-sama, boleh? Okey, mana hamas yang pertama kita jumpa? Huruf ha, betul. Rih. Jadi bahasa kita sebut rih lama kan sikit Rih, betul. Mana hamas yang kedua? Shin, betul. Sebab tu masa kita sebut shin pun lama. Rihlatash shita. Jadi kita tak nak baca rihlatash shita. Lamakan sikit. Okey, terus. Mana hamas yang ketiga? Betul, huruf sad. Was-sayf. Okey, betul. Huruf sad. Mana hamas yang keempat? Ada ke tak ada? Huruf fa bukan ada baris ke? Betul. Bila kita berhenti, dia jadi mati Jadi hamas yang keempat adalah huruf fa. Jadi jom sama-sama kita lamakan semua angin tadi. Semua ready? Sekali ya. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Cantik, betul. Jadi kalau haji-haji semua dapat buat angin, semua angin tadi lama macam tadi, berarti kita berjaya tunaikan hak huruf tersebut. Cantik. Okay, alhamdulillah. Okay, sekarang semua faham tentang hamas semua? Sekarang kita masuk pula yang kedua, nama dia syiddah. Yang kedua ni sebenarnya dia sifat huruf, dia membicarakan tentang suara, sama ada suara terputus ataupun tertahan ataupun suara lepas habis. Okey. Sekarang kita nak try. Okey, haji-haji semua try sebut huruf af. Huruf fa. Try sebut af lama. Af. Okey, saya nak tanya, masa kita sebut af tadi, suara kita boleh lama ke tak? Tak boleh? Boleh kan? Okey, try buat lama. Af. Boleh kan? Okey. Okey, cuba try pula huruf ba. Try buat lama. Ab. Ab. Buat lama. Ab. Siapa boleh saya bagi RM10? Tak cukup? RM20? Tak cukup juga? Okey, RM30. Kaya ni. Kalau tu dah bukan huruf ba, tu huruf mat. Kita nak ab lama, boleh tak? Jadi alhamdulillah. Jadi selama duit saya. Jadi tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ba, cuba tengok dekat huruf syiddah tu ada tak huruf ba? Ada. Disebabkan huruf ba tu sifat dia tertahan atau terputus, sebab tu tak boleh sambung. Suara kita tertahan. Ab. Berbeza dengan huruf fa tadi. Okey, cuba tengok. Ada tak huruf fa dekat huruf syiddah tu? Tak ada Huruf fa tak ada kan? Sebab tu huruf fa kita boleh buat lama. Kita sebut huruf lam pula. Al. Boleh tak buat lama? Lam. Tak boleh? Al. Kan boleh? Kenapa boleh? Sebab cuba tengok dekat huruf syiddah tu. Ada tak huruf lam? Tak ada. Okey, jadi ingat. Okey, huruf syiddah semua sekali ada berapa? Ada 5 ke 7? 8. Jadi hanya 8 huruf ni sahaja suara kena putus. Selain 8 huruf ni, jangan pandai-pandai kita putuskan. Jadi bila kita dah kenal huruf syiddah, jadi kita tak baca lah macam ni. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi masa kita sebut nasta'in, angin tak nak baca nasta'in. Kena hidup. Kena sambung. Kenapa suara kena sambung? Sebab sin bukan huruf hamas. Ataupun kita tak bacalah iyyaka na'budu wa iyya. Jadi ya bukan huruf syiddah, kita tak boleh tekan sampai putus suara. Kena hidup. Iyyaka na'budu wa iyya. Itu faedah kita kenal huruf syiddah. Okey, semua kenal, faham Okey, kita sambung ayat tadi Ayat yang ketiga. Auzubillahi minasyaitanir rajim.
falyabudu rabb hadzal bait. Cantik, betul, dah akan lebih kemal masa kita sebut hadza, za tadi lidah kena keluar sekali ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Cantik. Okey, sekarang saya nak cuba kita cari dalam ayat yang kita baca tadi tu, cari ada berapa hamas dan berapa syiddah. Gabungkan dua tadi. Ingat kita nak baring mati atas satu berapa hamas, berapa syiddah. Okay, ada yang jawab satu-satu. Maksudnya satu hamas, satu syiddah. Ada jawapan lain? Siapa jumpa dia tahu. Kita kenal huruf hamas semua ni macam tanpa kita sampai tahap kita tak perlu tengok dah. Okey, ada yang jawab dua syiddah. Okey, semua dah jumpa Okey, kita mulakan dengan hamas dulu. Mana hamas yang pertama kita jumpa? Ada tak? Betul, huruf ta. Okey, betul, huruf ta mati kan baik kan bila kita berhenti jadi mati hadzal bait. Jadi kena ada ta bait. Ke angin ta yang fasih yang cantik, dia tak ada bunyi ta yang bocor. Kalau bait, kalau ada bunyi ta yang bocor, itu ta kita angin dia tak pure. Sebab dah campur angin ta dengan sin. Kita nak yang pure. Bait. Tu cantik. Kalau bait ada bunyi se tu tak cantik. Okey, betul. Hamas yang pertama kita jumpa adalah huruf ta. Cuba tengokkan huruf hamas. Ada tak huruf ta? Ada kan? Ta pada mati kan? Betul. Jadi hamas betul. Okey, kita cari syiddah pula. Syiddah, mana syiddah yang pertama kita jumpa? Ba. Huruf ba. Ba ada sabdu, betul. Kita tengok ke bawah tu. Ba ada sabdu tak? Kalau ba ada sabdu jadi syiddah. Jadi perasan tak? Masa kita sebut rob tadi, kita putuskan suara kita tanpa kita sedar sekali Dengar falyabudu rabbaha. Nampak tak? Jadi masa automatik masa kita sebut rob tadi, kita putus dengan cantik. Berarti kita baca itu naikkan hak huruf ba tersebut. Okay, terus. Ada tak syiddah yang kedua? Ada tak? Tak ada Jawapannya huruf syiddah semua sekali ada satu tambah satu. Satu lagi dekat mana? Huruf ta tu juga bait. Okay, cuba tengok dekat huruf syiddah. Ada tak huruf ta yang mati? Ada tak? Betul, ada huruf ta juga. Jadi berarti huruf ta kalau baris mati, dia ada dua sifat. Ada hamas, ada syiddah. Sebab tu huruf ta tadi masa kita sebut, dia ada angin. Tapi angin dah putus sebab campur dengan jadi bait. Angin ada. Lepas tu kita terstop kan, terputus. Jadi kat sini ada satu hamas dan dua syiddah. Okay, faham Contoh syiddah yang lain ialah maliki yaumiddin. Okey. Okey, cantik. Okey, kita mungkin tak sempat nak terangkan tentang qalqalah sebab dia agak panjang. Jadi kita terus praktikal untuk hamas dengan syiddah boleh Okey, untuk huruf ni okey, kita try masuk dekat ni. Bawah tu pula. Okey, kita habiskan dulu ayat tadi Terus. Allazi at'amahum min ju'. Cantik. Okey, sekali lagi kita ulang. Masa kita sebut at'amahum, qalqalah huruf ta tak boleh sebut at. Dengan slow motion dia. Ikut saya sebut Okey, masa kita sebut ta ni kena bezakan. Ta pada atas bukan mula ta. Qalqalah dia mula tak buka sangat. Ta lembut ta. Jadi at'amahum, cuba try. Betul. Cantik. Jadi allazi at'amahum min ju'.
Cantik. Terus wa amanahum min khauf. Cantik. Akhirnya masa kita sebut kha, ada perubahan, tebal ke nipis. Jadi kha tebalkan dulu kha. Jumpa waw kita moncong. Wa amanahum min khauf. Cantik. Okay, sekarang cuba cari dalam ayat yang kita baca tadi tu ada berapa hamas dan berapa syiddah? Ataupun tak ada? Ada tak? Betul, huruf fa, betul. Hanya ada satu saja. Dekat mana huruf fa bila kita mati? Khauf. Atau sebab tu masa kita matikan huruf fa kat sini, jangan sekadar min khauf. Jadi lamakan sikit. Min khauf. Cuba try. Ya, betul. Jadi masa perakhiran tu jelaskan angin dia. Cantik Okey, terus kita nak masuk surah apa? Masih lagi beberapa minit. Kokola. Masa dengan masa sekarang kalau saya terangkan kokola tak sempat Ayat tadi tu ada huruf syiddah. Tak ada. Tak ada. Okey, huruf ta kat situ dia bukan huruf syiddah Cuba tengok dekat huruf syiddah kita. Syarat nak jadi syiddah kena pada sabdu. Kalau pada mati jadi qalqalah. Okey. Masa tak sampai, jadi saya tak sempat nak terangkan qalqalah. Jadi kita praktikal untuk huruf hamas dan syiddah sahaja dulu. Okey, masuk ayat seterusnya. Surah seterusnya. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Okey, sekarang cuba dengar saya baca. Betul atau salah kalau saya baca macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Salah kenapa? Betul. Masa saya sebut hir dengan ni tadi suara saya putus, betul? Okey, sebab dia, huruf ra ni dia huruf syiddah ke bukan? Ra bukan Dekat huruf syiddah ada tak huruf ra? Tak ada. Sebab tu maksud saya sebut bismillahir dengan nir tadi suara tak boleh putus. Cantik, alhamdulillah. Okey, terus. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Cantik. Kita ulang sekali. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Cantik. Akan cuba cari dalam ayat yang kita baca tadi tu ada berapa hamas dan syiddah. Okey, ada yang tak ada? Betul, syiddah hanya ada satu saja. Dekat mana? Biddin, huruf dal Sebab tu kita sebut biddin. Okey, perasan tak dekat yukal? Huruf zal ni dia kena lidah kena keluar dan hidup. Jadi siapa baca yukal, siapa baca putus, bacaan anda salah. Jadi kena hidupkan. Try buat lama. Cuba try. Jadi saya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, betul. Cantik, alhamdulillah. Okey, terus. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Cantik. Okay. Kita ulang sekali lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Okey, masa kita sebut ain ni huruf syiddah ke bukan? Bukan. Jadi jangan sebut yadu', jangan matikan terus. Bagi dia lama sikit je. Yadu'ul. Huruf ain ni dia bukan syiddah, bukan rahwa, dia tengah-tengah.
Jadi kena kita okey contoh kalau bunyi putus kita bunyi yaduk. Kita nak bunyi macam ni. Yaduk. Okey kita dah sebut du'. Kita nak masuk macam tu dulu. Jadi fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Cuba try. Ya betul cantik. Okey sekarang cuba cari dalam ayat yang kita baca tadi tu ada berapa hamas dengan syiddah. Siapa jumpa RM10 dia punya. Ada tak? Tak ada Jadi alhamdulillah selamat lagi duduk saya. Jadi alhamdulillah sebab semua tak jumpa Jadi jimat sikit. Alhamdulillah. Okey terus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Cantik. Okey tengok dekat huruf dha yahud. Okey saya nak tanya huruf dha ni huruf syiddah ke bukan? Dha ni syiddah ke bukan? Kata dia baca wala yahuddu ala. Kita putus ke tak suara kata? Putus tak? Okey jadi dha yang fasih. Contoh kalau kita baca wala yahuddu ala tu dha yang tak fasih. Okey try buat lama. Huruf dha ni dia sebenarnya dia bukan syiddah jadi dia kena hidup. Okey try sebut hamzah dengan dha, try buat lama. Cuba try. Dan contoh kalau sebut ada bunyi qalqalah salah. Huruf dha ni dia tak ada qalqalah dan dia kena hidup. Cuba try. Try buat lama. Kalau bunyi saja tak cantik. Jadi huruf dha ni kena tekan kat makhraj. Jadi gigi kita rapat dan fokus gigi lidah kita, tepi lidah kita fokus pada gigi geraham belah atas. Jangan moncong. Jangan biasa, mulut biasa. Perasan tak masa kita baca Fatihah? Waladh. Dha kat situ dia tak bunyi putus. Dia hidup waladh. Okey sekali wala yahuddu ala ta'amil miskin. Cantik. Okey ada berapa hamas syiddah qalqalah kat sini? Sin tu apa? Hamas okey betul. Hamas ada satu betul syiddah. Syiddah ada tak? Betul, syiddah tak ada. Nampaknya hajar-hajar semua dah makin lancar alhamdulillah. Okey terus. Fawailul lil musallin. Okey pun sama. Kat sini ada berapa hamas syiddah? Ada berapa hamas dengan syiddah? Betul tak ada ya kosongnya tak ada. Okey terus. Sebab tu masa kita sebut huruf lam jadi jangan baca fawailul lil, jangan baca putus macam tu. Suara kena sambung. Fawailul lil musallin. Cantik terus. Alladzina hum an salatihim sahun. Cantik. Bacaan tu dah lebih kemah. Tengok dekat ansalatif. Kat situ kita nampak nun mati bertemu dengan huruf sad. Okay, try sebut as. Okay, huruf sad kita perasan masa kita sebut huruf sad, hujung lidah kita kat bawah, tapi pangkal lidah kita ke atas. As. Jadi masa kita sebut an ni, bayangkan kita nak sebut huruf sad. Alladzina hum an salatihim sahun. Cuba try. Cantik. Okay, kenapa kena buat tebal? Sebab kat situ ada dengung tebal. Okey terus. Okey terus. Alladzina hum yura'un. Okay, sekarang cuba dengan saya baca. Saya baca betul atau salah? Alladzina hum yura'un. Betul ke salah? Salah sebab apa?
Sebab saya putuskan dekat hum tadi. Hum tak boleh putuskan apa? Sebab mim bukan huruf syiddah. Okay. Itu nak sekali ya, bacaan yang betul ya. Alladzina hum yura'un. Terus wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, kasarakallahu azim. Insyaallah tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.